apakah perkara utama yang Prof paling puas hati ya dengan prestasi kerajaan PN setelah setahun dia memerintah? Okey, terima kasih Dr. Tamaru, Profesor Roslan. Salam sejahtera. Soalan tu bagus ya. Apa yang saya puas hati? Wah, saya melihat kepimpinan kerajaan Perikatan Nasional ini tadi dari segi keikhlasan dan juga kesungguhan seorang pemimpin nombor satu negara. Saya rasa itu yang suatu yang paling berharga. Kita tahu bahawa mengikut sejarah beberapa bulan yang lalu, mungkin 12 bulan yang lalu, beliau bukan orang yang mencari nak jadi Perdana Menteri, tapi tiba-tiba tanggungjawab itu jatuh kepada pangkuan beliau. Ada orang mencari tapi tak dapat. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau menjadi Perdana Menteri dalam satu suasana yang amat mencabar, pandemik. Ini satu yang tidak dapat diramalkan. So jadi paling mencabar berbanding politik yang beliau perlu tangani. Itu tak ada masalah. Itu hal kecil bagi beliau. Kerana orang yang berpengalaman sejak jadi Menteri Besar Johor, Menteri dan sebagainya. Saya rasa itu hal kecil bagi dia lah. Tapi yang penting menangani pandemik, nak menjamin keselamatan, kesihatan semua warga tadi. Saya rasa itu suatu legasi yang beliau akan tinggalkan lah, untuk kita semua tadi. So, apa pula yang Prof paling tak puas hati dengan kerajaan? Tak puas hati, saya rasa tidak adil untuk saya kata saya tak puas hati kerana baru 1 tahun. 1 tahun tu tak panjang masa. Sedangkan tujuh Perdana Menteri sebelum ini pun saya tak puas hati juga. Kerana tak banyak benda yang dicapai. Tapi ini nak mengharapkan dia mencapai lebih banyak daripada apa yang sudah dicapai oleh orang lain dalam masa 1 tahun, saya rasa tidak adil. Jadi kerajaan kita banyak kelemahan. Kelemahan dari segi pelaksanaan. Pelaksanaan dasar. Membuat dasar pandai. Membuat dasar bagus. Semua kerajaan termasuklah kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya rasa tak ada orang mempertikaikan bagusnya dasar kemakmuran bersama. Dasar perpaduan. Pelan tindakan perpaduan 2030. Saya rasa itu cukup baik. Tapi saya lebih mahu melihat kepada pencapaian nanti. Pelaksanaan dasar itu. Apakah matlamat boleh tercapai? Sejauh mana matlamat yang ditetapkan itu tadi tercapai? Di sini kebanyakan pemimpin tadi gagal. Dan kegagalan itu saya tidak pula menyalahkan pemimpin kerana mereka membuat dasar dan orang lain yang melaksanakannya. Birokrasi persekutuan, KSN, KSU dan ketua-ketua badan berkanun. Jadi kalau mereka tidak cukup faham tentang dasar, semangat dasar itu tadi, jadi pencapaian, pelaksanaan akan menyimpang daripada apa yang dikehendaki oleh dasar itu tadi. So jadi begitulah jawapan pada itu. Apakah mungkin kekangan COVID-19 menjadikan pelaksanaan dasar-dasar ini tidak mampu berjalan dengan baik? Apakah mungkin kerajaan PN ini will do better without COVID-19? No, it has nothing to do kegagalan mencapai matlamat, kegagalan dalam pelaksanaan itu tak ada kena-mengena dengan COVID. Ia kena-mengena dengan pelaksana. Pelaksana dasar ialah ketua setiausaha negara, ketua setiausaha kementerian, ketua-ketua eksekutif, badan-badan berkanun. Ini yang orang yang perlu dipahamkan dasar tadi supaya mereka faham. Misalnya, apakah mereka faham tentang dasar perpaduan yang baru dilancarkan? Pelan tindakan. Jadi adakah apa yang mereka buat di universiti, di kementerian, di badan-badan berkanun selari dengan apa yang diutarakan
dalam dasar yang baru dilancarkan tadi. Jadi mereka tu perlu disekolahkan dulu supaya mereka faham dan baru mereka boleh melaksanakannya di dalam di peringkat kementerian, jabatan dan badan-badan yang mereka ketuai tadi. Apakah ini boleh dikaitkan dengan kelemahan jentera penerangan kerajaan seperti Kementerian Komunikasi contohnya? Sebab waktu PH Kala dulu pun PH sering menyalahkan kegagalan jentera penerangan. Bukan saja jentera penerangan, kebanyakan jentera kementerian. Misalnya kalau kita lihat banyak kementerian dipenuhi oleh satu kaum. Jadi bagaimana satu kaum boleh menggubal, melaksanakan sesuatu bagi pihak orang lain. Jadi dia tak faham sentimen orang lain. So jadi kita perlu kalau mengikut dasar peraturan negara, jadi kita perlu diversify kementerian, jabatan itu tadi. So, jadi itu hal yang perlu dilaksanakan oleh KSU, bukan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dah gariskan garis panduan dah. Jadi kita kena patuh faham itu dan laksanakan di peringkat masing-masing. Okay. Seterusnya Prof, berapa persen Prof nak bagi markah kepada kerajaan PN? Dua peringkat, dua bahagian markah, tak boleh satu bahagian saja. Satu kepada kalau kepimpinan Tan Sri itu tak ada masalah, saya boleh bagi A. Tapi yang satu lagi dari segi pelaksanaan, itu kalau di universiti dia kata TL, tidak lengkap. Masih menunggu nak melihat apa yang akan dilaksanakan di peringkat kementerian, jabatan dan selainnya untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan dan dilancarkan dalam dua dasar yang saya sebutkan tadi. So jadi itu belum lagi ketara. So jadi markah tidak lengkap sebenarnya bergantunglah kepada apa yang akan dilaksanakan di peringkat itu tadi. So ada markah yang tertunggak. Cuma penilaian Prof atas Tan Sri Muhyiddin sendiri selaku Perdana Menteri tidak ada masalah. No, I think personally he's a good man. Kesungguhan pun nampak. Kepimpinan dia beliau pun nampak. So jadi and he's caring man, praying all the time for our health and safety. So I think we haven't seen that in many previous prime ministers. So I thought there was something unique about that man. Yeah. But what would you have done differently if you were the PM of Malaysia? If I am the PM or Prime Minister of Malaysia, the first thing I would do, I would equip myself with political secretaries that will come from all various ethnic groups supaya saya faham orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Kadasan Dusun, orang Dayak dan sebagainya. So jadi untuk memberi saya pandangan kedua supaya apa yang saya lakukan sebagai Perdana Menteri menepati citra rasa Melayu, Cina, India, Dayak dan Kadasan Dusun. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau saya Perdana Menteri Malaysia, saya akan pendekkan tempoh menteri-menteri yang tidak perform. Okay. Dan kemudian ketiga, saya arahkan ke Ketua Setiausaha Negara, KSU semua itu tadi, belajar, pahami dasar saya, laksanakan dasar saya. Jadi saya akan jadi saya rasa dengan itu, saya rasa tidak ada masalah. Malaysia akan mencapai apa yang disenaraikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam dua dasar yang saya sebutkan tadi. Very interesting, Prof. Cuma berapa lama Prof nak ambil masa untuk nak assess seseorang menteri sebelum nak pecat, nak tukar tu? Setahun, 6 bulan, 2 tahun? Tak payah lama sangat. Kalau dia dah cakap salah, dia buang terus. Kenapa nak tunggu beberapa bulan? Rakyat tidak boleh menunggu orang belajar jadi menteri. Bila dia jadi menteri, dia kena from hari yang pertama dia boleh menjalankan tugas sebagai menteri. Kalau tak tahu, belajar, baca buku, belajar daripada orang lain. Rakyat tak ada masa nak menunggu seorang tu belajar nak jadi menteri. Tidak adil untuk minta rakyat menunggu dia pandai jadi menteri. No, cannot wait. Maksudnya dia kena pandaikan diri dia dulu sebelum boleh dilantik sebagai menteri. Sebab itu, Doc,
Sebab itu dalam sistem demokrasi berparlimen, dia ada kerajaan, dia ada shadow government. Jadi shadow government tu tadilah tempat orang berlatih jadi menteri, supaya bila bertukar kerajaan jadi shadow cabinet terus menjadi the real cabinet tadi. Kalau kita lihat pada sistem di Britain, di Australia dan sebagainya. So jadi rakyat tidak perlu menunggu orang itu belajar jadi menteri, kerana bila orang itu jadi menteri memang dia ada pengalaman sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. But now we don't have that, We don't have that. Our position. We have that. We don't have the shadow cabinet because our opposition are irresponsible. They are not performing their duty in as required by the system parliamentary democracy. Okey, seterusnya Prof, kita bagi assessment Prof kepada soalan panas ini, kita bertukar pada soalan panas. Assessment Prof kepada menteri 5 menteri terbaik dan 5 menteri yang paling Prof tak puas hati. Oh, saya tak mahu namakan, nanti saya takut kena saman. Saya nanti bankrupt. Saya orang, I'm not a very rich lecturer, no? Saya tak mahu. Jadi in general. Memadai saya mengatakan begitulah. Saya suka nak mencari menteri-menteri yang memang hebat, menteri-menteri Malaysia. Kebanyakannya tadi is low performing, dan ada juga yang memang really out at all. So jadi ini satu daripada masalah sistem yang kita amalkan. Kita adopt sistem British, sistem Westminster. Ahli parlimen yang menang pilihan raya, orang itulah yang diangkat jadi menteri. Kalau kita lihat pada sistem presidential, sistem Amerika, yang diangkat jadi menteri adalah orang profesional yang memang tahu bidang dia. Kalau diangkat jadi menteri pendidikan, memang dia itulah bidang yang dia faham selama sepanjang masa dia sudah bekerja dan sebelum dijadikan setiausaha pendidikan dan lain-lain daripada lain tugas. Jadi kita tadi tidak semestinya ahli parlimen itu tadi pakar dalam bidang yang mereka dilantik ke kementerian itu tadi. Jadi itu satu sistem yang satu kelemahan kita lah, kerana kita adopt sistem British, tetapi orang yang dalam sistem yang kita gunakan di sini tidak ada mentality British. Jadi itu tidak sing. Itu cabaran kepada kita untuk bagaimana kita pemimpin kita mahu melihat dan menyusun balik, memperkasakan sistem demokrasi berparlimen. Apakah kita perlu mengekalkan yang jadi menteri itu semestinya ahli parlimen? Kenapa tidak orang seperti pakar seperti Dr. Kamaruzaman mengetuai satu kementerian yang berkait dengan bidang yang Dr. Kamarul pakar dalam bidang itu. Jadi saya rasa kita memperkasakan sistem pemerintahan. But with a very small majority that this current government has, what can we do to solve these underperforming ministers? Itu soalan, that is a $1 million question. $1 million question. Kerajaan sekarang, kerana parti-parti politik tidak selepas PRU 2018, saya tidak yakin ada parti ataupun ada satu pakatan yang boleh menang dengan mudah seperti dahulu. Boleh menang majoriti yang banyak, boleh menang 2/3, boleh menang landslide. Saya rasa suasana politik, pemikiran rakyat Malaysia, tak kira Melayu ke Cina, India, sudah berubah. Apa yang berlaku pada 2018 ialah kerana perubahan yang terakhir, perubahan orang Melayu. Orang Melayu takkan perubahan. Itu the new political landscape yang kita hadapi selepas 2018 itu kerana orang Melayu. The Malay want change. Kalau Cina, India semua tu, they wanted change long time ago. They have changed. 2014, 2010, but the last changes happened because Malay wanted change. Malay wanted something new in politics. So jadi
itulah keadaannya. Saya rasa mungkin suatu yang baik, ya. Kerana apa? Kerana kalau tidak ada satu parti, tidak ada satu pakatan menang majoriti yang begitu banyak, so jadi kita akan ada suatu sistem di mana puak-puak yang bertanding akan saling bersaing, ya. Bukan bersaing. Dia perlu they need to come together. They need to come together to government, they need to talk, they need to cooperate, they need to negotiate. And I think that is not necessarily a bad thing. Because we have many ethnic groups, we have many different aspirations from different people. So I think it may be a good thing that people be given the opportunity to interact. So after this, I think the Malays, the Chinese, the Indian, the people from Sabah and Sarawak, they will need to talk. After election, they need to talk to form the government. But before government is formed, never mind that. Bertanding dah tak kira lah 37 pun bagus lagi. This is democracy. We are celebrating democracy. But after election, yes, then it is a process of forming the government. Then we need the Malays. Of course, we need the Malays to be the prime minister, and nobody else can be. The Malays, we need the Chinese, we need the Indian, the people from Sabah, Sarawak. They have to come together to form government. Only that kind of government will be stable. That is formed, led by the Malay, because we know Malay is the majority in this country. The Malayan Malay, not Malay from Sabah, not Malay from Sarawak. Melayu daripada Semenanjung. Itu majoriti dengan 100 sampai 123, 125 ataupun 130%. Itu menentukan kuasa dalam. Jadi itu tak boleh dinafikan. Jadi the Malayan Malay, you will determine the direction. So you have to be stable. You have to be firm. You have to be the leader for Malaysia. The Chinese, the Indian, they will have to follow you. The Sabah, Sarawak, they will also follow you because that is the political metric in Malaysia. So, Prof is no more dominant party, dominating the Malaysian political scene in the future. It does not seem that there will be a dominant political party after 2018. I think again I must say that this because the Malay from Malaya wanted this change. I think they want something better. They want something better that can be offered by one dominant political party. They want to be able to go to political party A, the Malay political party A, to address their concern. Now, if that political party A is not responding to them, they want the option to go to B, which is still a Malay political party. So, because it has to be only the Malay political party that is going to be the backbone of the federal government because of the 135 majority seats in the peninsula. So, Okay. Thank you for a very nice insight. Soalan yang seterusnya, dengan pergolakan politik yang kelihatan seperti tidak berkesudahan sekarang, sejauh manakah Prof melihat kerajaan PN akan mampu bertahan? How long will PN survive? Dia sudah bertahan 1 tahun, dia boleh bertahan 1 tahun lagi. So I think kerajaan Pakatan Nasional is being distracted by so many people who wants to bring it down, who makes all kinds of claim. They have the number. We have heard that so many times already. We have the number, and I think this is a big disservice to society, big disservice to Malaysia. We are in a pandemic. We need to overcome this. We need to to stabilize this, and I think the government over there deserve to have a little support in order to ride above this, because I think we have to believe that I mean, since I said that this look like an honest and a sincere leader, we have to believe
when he said that after August there is no more emergency, and I think, well, then go for it if we have the number. Because somebody has the number, how many times already, then fail to achieve what he wanted to achieve. But what if UMNO MPs suddenly withdraw their support to Tan Sri Muhyiddin? Well, you can claim you withdraw outside, but I think kita sudah paham juga berasaskan pada sejarah bahawa sokongan sama ada diberi ataupun ditarik, dia bukan ditarik di luar sidang, di luar dewan. Karena kalau kita merujuk balik kepada sejarah di Sarawak pada 1966, kalau Ninkan tidak jatuh sebagai ketua menteri kerana orang mengatakan dia tidak mendapat sokongan majoriti. Pertama, dia memang jatuh kerana sokongan yang ditarik daripada Kalau Ninkan di luar dewan. Dia jatuh tetapi mahkamah mempertahankan bahawa undi yang diambil di luar Dewan Undangan di Sarawak tidak sah untuk menjatuhkan ketua menteri. Dia dinaikkan balik kalau ingatan sejarah saya tepatlah. Dia dinaikkan balik sebagai ketua menteri, dia dijatuhkan melalui darurat. Di mana darurat tadi bila darurat, governor diberi kuasa untuk memanggil sidang Dewan Undangan Negeri, dan dengan governor boleh memanggil Dewan Undangan Negeri bersidang, maka sokongan yang telah ditunjukkan di luar dewan tadi diulangi di dalam dewan. Itu yang menjatuhkan beliau. So jadi soal kita dengar selalu sangat saya ada jumlah yang cukup untuk untuk ini, tapi saya rasa itu perlu dibuat melalui prosedur yang betul lah. Karena kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, kita ada peraturan langkah yang perlu boleh digunakan untuk tujuan itu. Saya rasa orang yang tak menunjukkan dia ada sokongan, dia perlu tunggu di Dewan Mulia yang berkuasa untuk tujuan itu. Prof, does Prof think that UMNO will fare much better if it were to dump Bersatu and Perikatan Nasional? Aku rasa zaman UMNO, zaman keagungan UMNO sudah berlalu. UMNO tak akan kembali ke zaman-zaman kegemilangan dia. Dia UMNO pada pandangan saya akan menjadi parti yang kedua. Dalam sistem dua parti tadi, sama ada dia pergi kepada Bersatu atau pergi kepada UMNO. So jadi itu tarik tali, itu yang saya masukkan tadi, sistem dua parti, tetapi bukan sistem dua parti untuk Malaysia, sistem dua parti untuk orang Melayu yang menentukan corak sistem politik yang akan diamalkan selepas pilihan raya tadi. So jadi sama ada puak Melayu A, puak Melayu B yang akan mengemudikan pemerintahan. Jadi bila dah ada ketentuan, barulah yang lain-lain itu tadi just fall into the file lah. Okay, Prof, last question apa yang Prof jangkakan akan berlaku dalam PRU 15 Apakah mungkin akan terbentuk jajaran politik baru selepas PRU 15 ini? Prof dah ada hinted sikit tadi, cuma kalau Prof boleh explain further, that will be good. Saya menjangkakan pertandingan yang hebat lah. Pertandingan yang hebat, dan saya rasa tidak ada satu pakatan yang kukuh. Maksudnya tadi tidak ada pembahagian. Kerusi saya banyak ini saya nak bertanding, saya bagi awak banyak ini. Saya rasa semua akan bertanding di semua kerusi yang mereka fikir mereka boleh menang. Kerana itu penting. Kalau kita nak kedudukan, misalnya kalau saya ketua parti A, jadi saya tak mau mengalah. Saya mau bertanding, saya mau parti saya bertanding di semua kerusi yang saya fikir saya boleh menang. Parti saya boleh menang. Kerana yang penting nanti adalah
jumlah kerusi yang dimenangi oleh sesuatu parti akan menentukan kedudukan mereka di dalam pakatan campuran yang membentuk kerajaan kemudian. So jadi jumlah itu yang menentukan. So sebab itu saya rasa tak ada parti yang mahu diberi 20-30 saja. Oh ini amanah, you ambil 30 saja. Amanah pun nak 60-70. Dia pun tak cuba menjadi tulang belakang parti campuran selepas PRU 15 nanti. So jadi dengan itu saya fikir akan meriah PRU yang akan datang. So it will be a celebration of democracy. Ramai akan bertanding dan pelbagai kemungkinan yang at the end of the day, bagi saya at the end of the day itu adalah kebaikan untuk demokrasi, untuk rakyat Malaysia. Ada pilihan yang terbaik untuk mewakili mereka. But will UMNO court cases will have much influence on the outcome of GE15, Prof, in your opinion? It already has. That's why UMNO, sebab itu UMNO tumbang. Tetapi saya rasa UMNO sudah hilang banyak kerusi yang kemungkinan sekarang ni sudah saki-baki yang tak akan hilang lagi. So jadi kan every political party will have what they call hardcore. Jadi hardcore itu tidak akan hilang. Whatever you do, your hardcore will still be behind you. Whatever you do, you are still right to your hardcore. So jadi I think it may have come to that level already. So I don't foresee kalau dalam pertandingan dia akan hilang banyak lagi, tetapi kemungkinan itu hanya sama ada boleh atau tidak, mampu atau tidak untuk meningkatkan jumlah itu daripada apa yang dia ada sekarang. So sekarang ni saya anggap sebagai lebih kurang they have come to the bottom of the barrel. Jumlah yang lagi tadi. So jadi court cases bagaimana yang Doc sebut tadi itu tidak membantu. Itu tidak membantu enduring UMNO to its supporter. So it does not